Allah Subhanahu Wa Taala tu pun ajarkan Trinity. Trinity tahu Trinity Yang kalau dalam Kristian dia ada God, dia ada the Father, the Son and the Holy Ghost. Trinity lah, mana percaya. Ni tiga-tiga ni Tuhan. Holy Ghost ni malaikat Jibril lah. Dia kata 3 in 1, 1 is 2, 3. So dia kata Islam pun sama juga. Pasal apa? Allah Ta'ala dia zat, dia asma' wa sifat, dan dia juga ada sifat uluhiyah dan rububiyah. Dia kata Al-Quran ni kita kata bahawa sebagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dijadikan mushaf. Itu silap dia. Mushaf yang kita ada ni, mushaf ni namanya Quran. Quran ni panggil mushaf. Kandungannya bacaan tu tulisan, rasam. Sebab ada rasam Usmani, rasam Imla'i. Dia bukan rasam yang makanan rasam. Itu rasam juga. Kita rasmun lah tulisan, rasmun. Rasam Usmani tu, Sayyidina Uthman telah satukan, standardize penulisan Al-Quran. Yang kita baca sekarang ni standardize. Dulu ibu-ibu bawa Al-Quran, macam mana kita baca? Macam mana kita baca Iqra. Tapi bukan abah lah. Dia tak ada baris pun. Tapi orang Arab bila dia tengok dia tahu. Bismillah dia tahu ba, sin, mim, bismi. Dia tahu confirm. Bahasa orang Arab. Bila orang yang bukan Arab, orang Ajam, orang yang berketurunan saya berwarna Arab, bila belajar Quran, dia bunyi lain. Datang yang daripada orang contoh Uzbekistan, bunyi dia lain. Orang yang datang daripada Babylon, Iraq, bunyi dia lain. Ini contoh je lah. Alif Lam Mim Ra, dia tak baca Alif Lam Mim Ra. Contoh Al-Mari kan. Contohlah. Jadi bila berlakunya gitu, disatukan penulisannya agar dipermudahkan orang membaca Quran. Dulu Quran tak ada baris. Mungkin ada orang kata, Ustaz, kalau gitu Quran ni direka. Dia bukan direka, dia simplify, tapi pada dia tetap sama. Macam mana kita baca Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Bapa kita baca sama, mak kita baca sama, sama-sama sampai kepada Rasulullah SAW. Itu sebab Allah SWT mengajar apa? Nahnu nazzalna zikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami jaga. Itu satu janji Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran tak pernah diubah. Jadi Al-Quran yang kita baca ni namanya mushaf, sahifah. Sahifah ni keping-kepingan. Dia satukan semua keping-kepingan, dia jadi mushaf. Al-Quran ni apa yang dikatakan ketika Allah Ta'ala memberikan wahyu. Itu kata-kata Allah. Mana Allah Ta'ala berkata, kita berkata, nafas sebutan yang keluar daripada kita adalah kita kan? Kerana keluar daripada kita. Tapi adakah lafaz yang kita berbual ni, kita jadikan dia buku, kita kata, kita tulis, adakah kita kata ini nafas kita? Faham tak saya? Contoh saya kata Allah itu satu, semua tulis Allah itu satu. Adakah tulisan itu mengatakan itu pun daripada saya? Tak, yang anda tulis itu adalah tulisan anda. Yang kata-kata saya yang tadi saya dah katakan itu dah terlepas. Jadi dia bukan sebahagian daripada saya kalau yang dituliskan itu. Fahamnya gitu. Jadi orang ni dia keliru, dia kata God is to 3, 3 is to 1. Trinity ni sama macam Allah SWT. Allah Ta'ala tak sama. Itu sebab kita kan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah Ta'ala itu yang Esa, tidak dilahirkan, tidak melahirkan, dan tidak ada satu pun yang sama dengan Allah SWT. Begitu juga di dalam Old Testament. Kalau siapa-siapa rajin nak buka Bible, tapi janganlah buka kalau takut imam belum kuat, Quran belum habis baca, kita baca Bible. Dalam Bible sendiri ada mengatakan apa? Jangan samakan Allah SWT dengan, dia kata, do not associate God with something that is walking on this earth. Something else. Do not associate God with something that flies in the sky, and do not associate God with something that moves in the ocean. Kalau kita faham daripada kata-kata Bible tu tersebut, mengatakan apa? Jangan kau samakan Tuhan dengan apa-apa perkara yang berjalan di atas muka bumi ini. Maknanya dia tak menjadi binatang, dia tak menjadi manusia, ataupun benda yang terbang. Dia tak menjadi burung, dia tak menjadi apa-apa pun. Dan dia tak menjadi benda yang di dalam laut. Dia tidak boleh jadi ikan ke
ketam ke dia, tak boleh. Maknanya di dalam Bible tersebut dah katakan tentang Allah SWT itu Maha Esa. Cuma mereka ni dirabunkan dengan kefahaman mereka bahawa Nabi Isa AS itu anak Tuhan. Kerana apa? Sayyidah Maryam tak ada suami. Jadi kata roh dia datang daripada Allah SWT. Kalau Nabi Isa AS tak ada bapa, kita boleh kata Nabi Adam Tuhan. Nabi Adam tak ada bapa, tak ada mak, kan? Kalau kita kata Tuhan, Nabi Saleh punya unta tak ada mak, tak ada bapa. Kenapa? Mujizatnya unta Nabi Saleh tu keluar daripada batu, kan? Allah Ta'ala kata keluar. Kalau kita kata yang punya mak bapak baru tak ada mak bapak boleh jadi Tuhan, ular Nabi Musa, wa alqi asaka, Nabi Allah Ta'ala kata kau campakkan kau punya tongkat. Bila tongkat tu dicampakkan dia jadi ular. Mana datang mak dia? Mana datang bapak dia? Tapi apa perkara yang ada di muka bumi ni adalah semua dah ciptaan Allah SWT. Dan Allah Ta'ala tu tidak ada penciptaan. Jadi bila kita nak baca ayat Allah ni, saya nak internalize. Kita kata bahawa tiada Tuhan selain Allah SWT. Tiada Tuhan selain Allah Ta'ala. Maksudnya tiada Tuhan. Tiada Tuhan maknanya tidak ada lain pencipta yang berhak disembah kecuali atau dipanggil Allah atau dipanggil Tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Boleh? Kita tukar sikit lagu La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan malaikat Allah, tiada Tuhan malaikat Allah, tiada Tuhan malaikat Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, syukur. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. Ya Allah, 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 Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Amitna ala dinil Islam. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga segala lafaz-lafaz kita ini, hembusan kita ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala yang baik
dianugerahkan ke atas kita. Yang mana kekurangan, yang mana kesilapan itu harap Allah Ta'ala ampunkan kita, insyaAllah. Tuan-tuan, tidak ada orang yang terlepas daripada melakukan kesilapan, ya. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak-anak Adam ni pasti melakukan kesilapan, tetapi sebaik-baiknya adalah yang lepas buat kesilapan adalah membuat kebaikan, insyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibu-ibu, bapa saya, kita akan masuk dalam solat jamak asar. Solat jamak asar. Solat jamak iaitu disatukan, dihimpunkan, asar itu dipendekkan. Okey, jamak dan asar. Okey. Cuma saya nak tambahkan sedikit tuan-tuan. Okey, tak semestinya kita musafir, tapi fokusnya memang orang yang musafir ni boleh jamak dengan kasar berdasarkan ayat Quran. Tetapi saya nak tanya, selain daripada situasi kita bermusafir, boleh tak kita jamak dengan kasar? Boleh tak? Dia boleh berlaku bila ulama mengatakan ada satu, bila dia ada hardship, ada kesusahan. Kesusahan ni masuk macam mana? Tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa nak balik Singapura. Balik Singapura daripada Johor, jam. Anggarkan keluar maghrib sampai keluar waktu lepas asar tu agak-agak sampai Singapura mungkin maghrib lah. Sempat untuk solat maghrib. Asar dah solat, tapi maghrib belum lagi solat. Dan Singapura dengan Malaysia ni, Johor dengan Singapura ni dia tak boleh jamak pasal kurang daripada 80-90 km. Kena jamak tam. Kena jamak pula. Kena solat tam. Tam ni penuh. Keempat tam. Tam penuh. Sekali kita jam dekat Causeway. Maghrib dah masuk, kita lagi masuk isyak, kita masih lagi dalam traffic jam. Maka ketika itu kita boleh niatkan himpunkan maghrib kepada isyak. Kerana apa? Ketika itu kita tidak lupa. Qada berlaku apabila orang terlupa. Ulama bersepakat qada itu dilakukan bila kita terlupa. Dan lebih penting lagi, terlupa tu dengan tidak sengaja. Kalau tak sengaja ni banyak ulama-ulama berbeza pendapat. Kenapa? Qada ni orang yang benar-benar cuba, terlupa lah, tadi lupa nak solat zuhur, dah masuk asar ni, maka qada zuhur. Tapi kalau orang yang tak lupa, dia tidak boleh qada. Tapi mazhab Syafi'i kata sama ada kita lupa atau kita sengajakan pun kita kena solat qada. Ustaz, saya tak lupa, cuma saya tak ada wuduk, saya tak ada tempat nak solat. Itu yang dinamakan solat hormat waktu. Maknanya kita solat tak ada wuduk langsung, tak ada wuduk dan tak ada tayamum pun, tak boleh tayamum. Tapi kita solat juga mengikut kemampuan kita. Ibu-ibu bapa dalam bas kan, dia lambat ni je, Allahu Akbar, tapi tak ada wuduk. Qada tak nanti, ulama kata tak apa qada, tapi yang penting kita tidak tinggalkan kerana kita masih ingat, cuma tak boleh solat pasal tak ada wuduk, tak ada tayamum. Ketika itu solat hormat waktu. Lepas habis nanti balik rumah qada. Okay? Kembali kepada ini ataupun dari satu situasi. Orang yang kerjanya ada shift, dia tak dapat solat antara satu waktu, tapi dia masih lagi berfikiran lagi, dia boleh lagi, maka dia boleh jamakkan solat dia. Lagi orang yang bertugas sebagai doktor, dia buat operation, dalam operation theater kan lama kan. Ketika itu kalau dia boleh jamakkan solat, dia boleh jamakkan solat. Kerana dia ada masa kritikal nak selamatkan nyawa orang. Ustaz, selamatkan nyawa orang dengan solat mana satu ni penting? Dua-dua penting. Dua-dua fardu ain. Allah Ta'ala sebut di dalam surah, saya lupa surahnya, tapi ayatnya apa?
Wa man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'a wa man qatala nasa faqatala nasa jami'a faka'annama qatala nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan, menyelamatkan satu nyawa, dia seolah-olah menyelamatkan semua nyawa yang ada. Tapi barang siapa yang membunuh seseorang nyawa tu tanpa ada justice lah, maknanya dia tidak, orang tu tak buat laku kesalahan, tak buat dosa, tak buat kesilapan ke apa yang tak sepatutnya dijatuhkan hukuman mati. Dia kalau membunuh, orang yang membunuh itu seolah-olah dia membunuh semua nyawa. Tuan-tuan, ada tak yang boleh dibunuh? Nyawa yang boleh dibunuh? Aduh, orang yang nyawa dibunuh tu kalau orang yang menumpahkan darah, dia bunuh orang lain, dia boleh bunuh lah, tu hukum hudud. Okay, hukum hudud. Ataupun orang yang boleh dibunuh tu dia at-tayyibuz zani, orang yang dah pernah berkahwin, orang yang pernah berkahwin dia buat berzina, itu yang dia kena rejam. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad pernah didatangi oleh seorang wanita yang mengadu bahawa dia telah melakukan zina. Bukan semudah itu nak jatuhkan hukuman mati. Nabi Muhammad, apabila wanita tu datang dengan Rasulullah SAW, dia kata, aku telah lakukan zina, tak apa kau balik dulu. Dia datang lagi, perut dia dah bunyi, dia kata, ada anak? Okey, tunggu sampai anak ni lahirkan. Wanita tu dah lahirkan anak, dia jumpa lagi. Wanita ni betul-betul nak bertaubat, betul-betul bertaubat. Bila datang sekali lagi, kata, dah ada anak, anak dah lahirkan. Rasulullah kata, siapa nak susukan? Kau susukan dulu. Selalunya dalam Al-Quran kata, susukan anak berapa tahun? 2 tahun. Genap 2 tahun, dia datang lagi, baru Rasulullah SAW jatuhkan hukuman tersebut. Lepas jatuhkan hukuman tersebut, Rasulullah SAW kata dengan sahabat, kau sembahyangkan wanita ni. Sahabat kata apa? Ya Rasulullah, ni wanita ni berzina ni. Rasulullah kata apa? Dia dah taubat. Kalau dia dah taubat, kalau ada 70 orang yang berdosa, dia punya taubat lebih daripada orang yang 70 orang yang buat dosa tu. Maknanya orang kalau taubat, dia dah jatuhkan hukuman, maknanya ke akhirat dia tak ada langsung dosa. Dah bertaubat, dan taubat dia boleh cukup lebih daripada 70 orang yang buat dosa nak bertaubat lagi. Subhanallah Ta'ala, Rasulullah SAW memberikan endorsement. Maknanya kalau kita benar-benar melakukan kesilapan, kita ada namanya taubatan nasuha. Okay, nasuha tu bukan mata lama kita. Nasuha ni yang kita lakukan betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Taubat langsung. Begitu juga tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa, solat ini apabila ada 5 perkara ni yang Rasulullah SAW mengatakan rukun Islam. Okey, ahbibni anil Islam, antashhadu an la ilaha illallah, mengucapkan syahadat, as-salat, az-zakah, as-saum dengan al-hajj. 5 perkara ni, kecuali nombor 5 ni, nombor 5 ni yang nak pergi haji ni perlukan ada tenaga, perlukan ada wang ringgit, perlukan ada masa. Tapi 4 lagi 3 ni, solat, zakat dengan puasa. Kalau kita dah cukup syarat, kita tak buat dosa besar. Sebab jangan ambil remeh kalau tertinggalkan solat. Memang kadang-kadang kita tertinggalkan solat, tapi jangan bila kita tinggalkan solat kita kata tak pernah, kita boleh potong. Itu maknanya tidak ada rasa ada insaf, tak ada rasa dosa. Kalau satu tahap yang kita rasakan, kalau kita buat dosa ni, kita kata boleh taubat apa? Allah Ta'ala terima taubat kita. Itu problem. Kita jangan rasa macam Allah Ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Kau buat ni dosa, nanti kau buat baik, kau buat pahala, Allah Ta'ala terima. Wah, senang ni itu. Kita tak tahu, bila yang kita buat maksiat, kita buat dosa, Allah Ta'ala tarik nyawa kita. Okay? Jadi kembali kepada apakah itu solat mustafsir. Jadi kesimpulannya, kita tak boleh ambil remeh solat, tak boleh ambil remeh tentang puasa. Kerana apa? Benda-benda ini adalah wajib. Okay? Hukumnya harus musafir, solat musafir itu hukumnya harus dibagian kepada 2 cara, iaitu solat qasar dan solat jamak. Allah berfirman, dan apabila kamu dalam keadaan musafir antak suruh solat di muka bumi ini, maka tidaklah mengapa kamu qasarkan solatmu. Surah An-Nisa. Berapa lama? Imam Nawawi telah berkata Imam Syafi'i dan para sahabatnya, anak-anak muridnya, jika seseorang berniat akan tinggal selama 4 hari, maka jadilah ia mukim. Mukim ni maksudnya apa? Orang yang bermastautin di tempat tersebut.
Dan putuslah rukhsah. Rukhsah ni keringanan baginya. Tuan-tuan niat nak musafir, macam orang yang alhamdulillah ada yang boleh umrah. Waktu kita musafir, sebetulnya kita dapat 3 hari untuk kita boleh jamakkan solat kita. Bila walaupun kita pergi umrah ke, pergi haji ke, kita sampai sana 3 hari. 3 hari kita boleh rukhsah, kita boleh jamakkan solat kita. Contoh, ibu-ibu pergi, kita tak mau solat dekat Masjidil Haram ni, rugilah kalau kita tak jamakkan, kita perlu kurangkan. Kita ambil contoh, ibu-ibu pergi Kuala Lumpur ataupun pergi Penang. Keluar rumah pukul 1 petang. Sampai Penang dalam berapa lama? Kuala Lumpur 5 jam. Sampai sana pukul 6. Okey. Kita masuk kat Kuala Lumpur pukul 6. Kita boleh solat, nanti masuk maghrib, kita solat boleh jamak dengan kasar. Maghrib dengan isyak satukan. Okey. Berapa lama duration dia? 3 hari 3 malam. Sampai pukul 6 esok hari petang, kira 1 hari. Sampai 6 petang, sampai besok punya 6 petang 1 hari. 6 petang besok sampai 6 petang 1 hari lagi 2 hari. 24 jam dia kira. Dia bukan 6 pagi, besok 6 petang datang, 6 pagi dah kira 1 hari. Dia tak, dia 24 hours. Sampai hari yang ketiga, lepas pukul 6 petang tu, dia dah tak boleh kasar lagi. Malam dia dah kena solat maghrib dengan isyak penuh. Tak boleh satukan lagi, kerana dia dah kirakan mukim. Mukim ni orang yang tinggal. Tapi ustaz, the next day kita nak pergi Singapura, itu rezeki awak lah. Malam maghrib dengan isyak, solat subuh macam biasa. Subuh tak boleh jamak, tak boleh kasar. Nanti waktu travel pergi tempat lain, contoh daripada Kuala Lumpur pergi Penang. Walaupun antara Kuala Lumpur dengan Penang kan jauh, dia tak kira kat situ, dia kira daripada tempat asal kita. So daripada sana pergi Penang, seronok lagi, rukhsah lagi, jamak lagi, kasar lagi. Tapi bila sampai Singapura, ustaz, sampai Singapura nak kena 3 hari 3 malam juga. Cantik muka. Sampai Singapura dah mukim, ni tempat negeri awak, tempat tinggal awak, tak boleh. Sampai sini nak kena buat balik. Tapi kalau along the way tu kita dah jamak kasar, okey, itu perjalanan boleh. Tapi dah sampai negeri kita, dia namanya mukim. Saya tak boleh. Kalau kita travel further macam Australia, yang kita dah book apartment nak stay sana 1 minggu. But of course ada aktiviti lah, ada tour, jalan sana sini and all that. So we are stay in one place, right? But our day is going to be filled up with activity. So kalau macam itu pun considered nak kena on time, macam considered dah berpuas tahun. Kalau kita dekat Australia, contoh lepas 3 hari ni kita ada aktiviti, kita pergi tempat, contoh kita ni, contoh saya tak tahu sangat kita turun Gold Coast, kita pergi Darwin. Antara Gold Coast dengan Darwin berapa lama? If more than 80 km, 90 km dah boleh jamaah. Walaupun nanti mana kita balik Gold Coast balik, contoh lah, saya tak tahu sangat bahasa Australia ni betul ni cakap hembus saja. Tapi kalau kita balik, mana kita journey dia more than 80 km dah boleh jamaah. Selain daripada ni, saya katakan berapa lama kita boleh solat jamak kasar. Dia berapa lama. Tapi kalau travelling, kalau kita travel more than 80 km dah boleh solat jamak kasar ni. Contoh orang hari ni dia pergi, contohlah saya kata Gold Coast, next dia pergi Darwin, lepas Darwin dia pergi Melbourne. Maknanya dia tukar tempat. As long as more than 80 km, 80 to 85 km, sama ulama kata 90 km dah boleh solat jamak. Jamak dan kasar. Jamak dengan kasar. Kalau kat Gold Coast juga, kita tengok baik berapa dia punya journey dia. Jadi ni contoh dia dalam daerah Gold Coast. Gold Coast saja. Dia one week kat situ, dia tak boleh gunakan pasal dia tak keluar tempat Gold Coast. Dia bila kita keluar daripada tempat yang kita tinggal, then look at the journey.
baru kita dapat entitled for sama ada kita boleh gunakan 3 hari ataupun tak boleh. Okay. Boleh Dan Ibnu Abbas berkata pernah Rasulullah mengerjakan sembahyang zuhur dengan asar dan maghrib dan isyak secara jamak, bukan kerana takut dan bukan kerana perjalanan. Okey. Ini yang kita lihat kerana bukan perjalanan, kerana saya cakap kan ada masyaqqah. Ini perkataan saya jadi lupa nak kata. Masyaqqah ni dalam bahasa putih hardship lah. Ada kesusahan, ada rintangan. Macam saya cakapkan tadi kan. Kita pergi Johor je, makan-makan dekat apa ni namanya? Seni Bongga makan kita makan balik je dan tak mampu nak solat pada waktunya, kita boleh dapatkan solat. Okay. InsyaAllah nanti bila dah ada MRT yang pergi ke Johor, dah tak boleh lagi cakap Ustaz saya tak boleh jam dalam MRT. Tapi kalau MRT tu jam juga kan, tu boleh lah. Tapi kalau tak boleh lah. Boleh. Okey, ni contoh yang dipendekkan. Okey. Kalau zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat, kalau asar 4 rakaat jadi 2 rakaat, kalau isyak 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dia cuma boleh 4 jadi 2. 3 jadi 1.5 tak ada. Bayangkan 1.5. Dan rakaat yang kedua waktu rukuk Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asal awak solat 1.5. Pasal bidik kan, tu cantik muka. Subuh tak jadi 1 rakaat. Walaupun subuh kata Ustaz, kita ada solat apa? Solat witir 1 rakaat, tapi subuh tak ada kasar. Kan? Okey, ada soalan tak? Tak ada soalan, faham Okey. Contoh maghrib tak boleh berubah, maghrib dengan subuh tidak berubah. Okey. Yang tadi dah ambil gambar belum? Yang ambil gambar dulu. Okey. Okey. Dia ada lagi satu ilmu yang saya nak kongsikan lah. Tapi saya benda tu saya terlupa. Saya ingat nak bawa. Siapa pernah nampak khuf? Pernah nampak khuf? Pernah dengar tak maknanya khuf? Khuf ni sejenis, dia bukan kasut, dia sebenarnya sejenis token yang diperbuat daripada kulit. Kalau kita pakai khuf ketika sejuk, tuan-tuan pergi umrah ke apa kan sejuk pakai khuf, token tak boleh. Kerana apa? Saya jelaskan dulu. Khuf ni maknanya kalau kita angkat wudu, kita dah tak payah basuh kaki, kita lap aja atas kaki kita. Contoh gini Kalau dekat Mekah banyak jual, Madinah pun banyak jual. Keadaan sejuk, kita nak angkat wudu banyak kali kan sejuk kan nak cuci kaki, kita boleh pakai khuf, sapu atas dia. Okay. Benda ni boleh digunakan untuk orang yang pergi AMI. AMI sama, pasal dia punya fungsi dia sama macam ni. Kenapa? Syarat khuf adalah dia mesti benda yang air, kalau kena air dia tak boleh kena kat kaki, dia tak boleh tembus. Jadi khuf ni dibuat daripada kulit. Kalau tak ke atas dia, air tak tembus. Okay? Kalau wanita pakai boot kan, maaf kata dia dekat rumah dah kat wudu semua pakai makeup,
Dia tak pakai makeup kan? Pakai makeup kena bersihkan makeup dulu. Dia dah pakai makeup. Pasal wuduk tak sah kalau wanita masih ada eyeliner, ada lipstick kan, dia nak kena bersihkan dulu. Dia nak angkat wuduk. Dia pakai boot, dia niatkan dia pakai kasut. Bila terbatal wuduk, boleh angkat wuduk macam biasa, tapi kaki tak payah buka boot. Sapu atas atas saja. Jangan bawah, pasal bawah ni takut kita pijak ada najis dan sebagainya. Tapi syaratnya solat mesti dalam keadaan pakai boot. Maknanya kalau kita pergi shopping center, bentangkan sejadah, solat pakai boot. Begitu juga bagi orang yang kena NS kan, NS ke reservis, pakai baju army, suruh pakai baju army, angkat wuduk dulu, niat nak pakai boot. Bila tengah kan ada yang borek tangan itu, orang lelaki kena belajar pasal apa position dah lupa. Dia terkentut dah, alamak terkentut dah, dia nak wuduk. Wuduk tak boleh, pasal apa? Kalau dia boleh wuduk, dia wuduk tak pasal wuduk. Tapi kalau dia terkentut, dia boleh tayamum lah. Nanti tak payah dia tayamum, tak payah nak sapu atas wuduk. Itu solat kan. Tapi bagi wanita dah pakai baju cantik nak pergi orang kahwin kan, kita tak pakai makeup lah, natural lah, berbedak dengan lipstick aja. Okey. Sekali pergi batal. Okey. Kena cari tempat yang kita kena solat pakai boot. Pasal kalau kita buka boot, syarat dia dah gugur. Kita kena cuci kaki kita macam biasa balik. Tapi kalau kita kat dekat, contoh kat negeri Arab kan, kita pakai ni. Okey. Hukum pakai huf lain. Orang yang mukim, orang yang tinggal kat negeri sendiri, dia boleh niat pakai huf kat rumah 1 hari 1 malam. Dia tak payah buka. Dia masuk toilet, dia cuba kat wuduk, itulah dia sapu kat atas kaki dia. Tapi kalau dia musafir, dia pakai tadi, dia boleh 3 hari 3 malam macam yang kita solat jamak kasar. Benda ni waktu kita, saya lah contohnya belajar dekat Mesir, setiap hari kalau nak angkat wuduk pakai air memang sejuk. Bila musim sejuk lah, 11, 12, 11. So kita akan pakai huf. Dan pakai benda ni, pasal dia kulit dalam dia panas. Jadi dia kaki kita, pasal kalau dah sejuk, bila tidur, tak boleh tidur lah. Pasal apa? Kaki kita sejuk kan. Tapi kalau pakai huf, alhamdulillah, panas. So hukum tu, siapa yang saya kena perkenakan huf ni. Dan Nabi juga anjurkan kalau orang pakai huf, kalau sejuk. Dan kalau kita dekat negeri Arab kan, kita pergi mana umrah dan boleh pakai huf. Masuk dalam Masjidil Haram pakai huf. Dan niat tadi kan pakai kasut, dua pakai huf tu dah okey. Boleh. Masuk dalam, jadi macam kita tak, orang tak kerja kan, kita buang angin. Okey. Tapi kalau kat Singapura tak apalah. Singapura tak untuk mana pun kan. Dekat Singapura kita pakai skipper pun dah punya. Ini contoh lah Okey, kembali ya. So itu tentang huf, namanya huf, huf. Kerana Singapura ni tak sejuk, tapi sekarang pun sejuk juga malam-malam ni. Bila dah malam. Okey. Salat qasar. Okey, salat qasar ialah memilihkan salat yang mempunyai parakat dan dilakukan hanya 2 rakaat dengan syarat-syarat tertentu seperti yang kita kongsikan. Hanya untuk 3 hari sahaja. Dan syarat-syaratnya lebih dari 80 hingga 90 km ke luar negeri belum tiba negeri. Sampai hari kita belum tiba ataupun kita tengah travel ni, okay, dah cukup lebih daripada 90 km, dah boleh kita lakukan solat qasar. Okay. Dan ada tujuan dan bukannya tujuan yang maksiat, hanya bagi solat zuhur, asar dan isya. Maksudnya dengan maksiat ni maksudnya apa? Contoh kaum bapa ni jangan buat ni, saya kasih warning ini warning. Dia pergi Thailand. Kampung Kap, Kampung Kap, kan? Massage, hot Thai massage. Saya tak pernah pergi, saya tengok je orang tak pernah pergi, saya tak pergi. Minta maaf. Saya tengok je kat TV kita, hot massage. Jadi pasti pergi, pergi massage. Tapi niat dalam hati apa tau? Bila solat juga, kasar ni, solat tak lepas. Tapi pergi hot Thai massage kat sini pakai songkok, biasa sana songkok pun masuk poket. Contoh je. Okay, ini contohnya gurau-gurau ni.
Okey, wajib berniat kasar, tidak boleh makmum kepada imam yang mukim. Okey, maknanya apa? Kalau kita nak buat solat kasar, kita tak boleh tidak boleh makmum kepada imam yang mukim. Ini Ustaz Harul letakkan. Saya rasa kalau kita kasar, contoh kita imam yang buat solat penuh, contoh solat tu zuhur, imam buat 4 rakaat, kita buat solat 2 rakaat, kita tak boleh ikut dia. Kenapa? Selepas 2 rakaat dia akan diri lagi. Kita tak boleh mufaraqah kerana kita dah ikut dia. Tapi kalau kita rasa macam contoh ni contoh kita nak ikut juga imam mukim, imam yang ada kat situ, kita masbuk lagi 2 rakaat, itu boleh. Pasal dia lagi 2 rakaat je, kita dah imamkan dia, tu kita naik, kita sambung kitanya solat yang seterusnya. Itu okey. Contoh niatnya adalah usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran adaan lillahi ta'ala. Saja aku solat zuhur 2 rakaat qasran, iaitu dipendekkan kerana Allah Ta'ala. Okay? Dipendekkan tunai, adaan tu main tunai. Perbezaan antara dua saja. Solat sama ada dia adaan ataupun qadaan. Qadaan ni maknanya kita solat luar waktu yang ditentukan. Walaupun kita solat, Ustaz, saya terlepas solat zuhur semalam, hari ni saya solat zuhur qada, boleh. Kata boleh. Walaupun dia kadang qada tu, jangan ingat kita solat waktu zuhur. Zuhur yang semalam tu dah terlepas. Maknanya kita dah solat zuhur yang semalam tu pada waktu yang lain. Itu maksudnya qadaan. Okey. Seterusnya, ni contoh lah, saya ambil contoh saja. Nak kira macam mana ni. Waktu kita perjalanan kan dari Singapura, saya cek balik paling 80-90 km, layang-layang, macam layang jadi laying lah. Layang-layang Johor Bahru. Yang siapa suka makan air hitam, makan kat air hitam kan, orang pergi seafood air hitam, itu dah lebih lah, dah 228 meter. Singapura pergi Batam boleh tak? Tak boleh. Saudara tak boleh. Tak boleh, pasal apa? Kurang daripada 80-90 km. Ni share saja, share saja. Tapi ada satu pendapat mengatakan boleh. Selagi mana kita keluar daripada negeri kita, boleh buat. Saya kata tengoklah contoh macam mana. Pasal apa? Kalau kita kata keluar je boleh buat, Johor kita boleh buat. Sedangkan Johor tak lebih daripada 80-90 km kan. Kalau Batam, perjalanan air lah, okay, tetap dia kurang daripada 80-90 km. Okay. Perjalanan ni kita ambil balik sama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ketika kalau kita musafir naik unta, boleh je mana-mana dia turun untuk solat waktu tersebut. Okay. Macam mana nak tahu solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak? Matahari. Kalau matahari tu dah tergelincir, kalau kita berdiri tegak, kita punya bayang-bayang sama dengan kita, tinggi dia sama, maknanya solat zuhur dah masuk. Asar berlaku bila bayang-bayang kita ni kali 2. Bila waktu maghrib masuk, bila bayang-bayang dah tak ada, itulah waktu maghrib. Bila masuk waktu isyak, dia tak nampak lagi kemerahan, dah tak nampak lagi cahaya-cahaya lagi, total darkness lah, gelap yang teramat sangat, itu masuk isyak. Dan waktu isyak tu berpanjangan sampai waktu subuh, fajar. Ketika fajar tu dah nampak keputih-putihan di langit, Khaitul abyadu minal khaitul aswadi minal fajar. Ini dalam ayat Quran, Allah Ta'ala kata dalam orang puasa, bila dia nak tengok, bila malam tu sampailah daripada gelap, ada mula start, dia kata cahaya, cahaya yang clear sikit dia, mengatakan subuh dah masuk. Dan bila subuh habis, bila cahaya dah keluar lah, terang. Kalau gelap, masih gelap tu masih boleh lakukan subuh. Tapi kalau dah cahaya dan terang, dah tak boleh. Itu kalau kita tak ikut timing dia lah. Jadi laluan darat bagi 80-90 meter. Okey, solat jamak. Solat jamak adalah fullkan 2 solat dalam satu waktu. Syarat-syaratnya niat pada waktu yang pertama.
Wajib mualat, berterusan dan tertib. Maksud tertib. Okay? Pertama, 2 solat dijadikan satu waktu. Itu maksudnya jamak. Zuhur